اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Perjalanan dengan bacaan doa dan umul kitab, mudah-mudahan perjalanan kita dipermudah dan dapat menjalankan program ataupun ziarah kita dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda al haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semua sihat ya? Alhamdulillah. Dah sarapan ya? InsyaAllah kita ziarah luar kota Mekah. Pertama sekali saya nak tunjukkan Kota Madinah. Kota Madinah. Okey, nampak tak masjid sebelah kiri kita? Okey. Okey, Masjid Abi Zar. Okey. Kemudian masjid depan ni namanya Masjid Ijabah. Okey. So Masjid Ijabah ini merupakan tempat di mana baginda Nabi SAW berdoa 3 perkara untuk umatnya. Apakah doa tersebut? Doanya adalah supaya umatnya tidak ditimpa bala bencana banjir besar seperti mana bala yang ditimpakan oleh kepada kaum Nabi Nuh. Okey. Kemudian bagi Nabi SAW doa apa? Doa supaya umatnya tidak ditimpa bala bencana kelaparan, kemarau yang berpanjangan. Dan doa yang ketiga, supaya umatnya tidak berkelahi, tidak bergaduh di antara satu sama lain. Maka doa nombor 1 dan nombor 2 Allah mustajabkan. Doa yang tidak dimustajabkan apa dia? Supaya umatnya tidak berkelahi ataupun bergaduh di antara satu sama lain. Maka dibinalah selepas daripada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dibina masjid tersebut supaya apa? Sirah berkenaan dengan bagaimana baginda Nabi mendoakan umatnya, iaitu kita ini setelah daripada zaman baginda Nabi, atas kasih dan sayang baginda Nabi SAW, baginda Nabi doakan sedemikian untuk kita semua. Kemudian Masjid Abi Zar yang kita lihat tadi merupakan masjid di mana di situlah baginda Nabi SAW sujud dengan terlalu lama, sampaikan sahabat menyangkakan baginda Nabi SAW telah pun pergi meninggal dunia. Bila mana baginda Nabi sujud dengan terlalu lama, maka baginda Nabi selesaikan sujudnya dan barulah tanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami menyangkakan engkau telah pergi meninggalkan kami." Maka kerana lamanya sujudmu ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi kata apa? Sesungguhnya aku sujud dengan lama kerana menzahirkan kesyukuran aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang berselawat ke atasku. Nak cerita dekat situ, di situlah dia bagaimana fadilat, fadilat bagi mereka yang telah pun berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Man salla alaihi wahidan fa sallallahu alaihi asyarah. Okey. Dan masjid tersebut sama juga dibina supaya apa? Supaya sirah berkenaan dengan baginda Nabi tidak hanya tercatat di dalam kitab. Okey.
bahkan tempat boleh diketahui, maka dibinalah masjid supaya sirah tersebut kekal diingati untuk generasi-generasi yang seterusnya. Sebelah kanan kita boleh lihat kawasan ini merupakan Ambariyah. Kawasan Ambariyah ni macam sekarang kalau kita kat Malaysia ni Putrajaya, tapi zaman dia tu adalah zaman Turki. Zaman Turki Utsmani, pusat pemerintahan mereka di kota Madinah ni. Di sebelah kanan yang kita dapat lihat tadi, kawasan Ambariyah masih wujud lagi, yang mana di situ tinggalan kereta api zaman Turki Utsmani. Dia punya train station dia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah kita akan menuju ke destinasi pertama kita, iaitu ke Masjid Quba lah. Kemudian selesai Masjid Quba, barulah kita menuju ke destinasi yang seterusnya. Nak pergi ladang kurma ke? Uhud. Mana kita pergi Quba. Okey, Uhud lagi. Lain Ustaz, ikut rencana Ustaz. Kiblatain dengan Masjid Sabah. Lalu Ustaz. Lalu je dua. Mana dua tempat berhenti je lah. Uhud dengan Uhud. Kemudian Kiblatain ni kita lalu saja. Lalu saya cuma Ustaz terangkan aja. Okey, baik. Baik, Basrah. Pada apa nama Masjid Nabawi. Okey. Ini jalan ini merupakan Tariqus Sunnah. Perjalanan baginda Nabi daripada Quba nak masuk ke kota Madinah. InsyaAllah nanti di dekat Quba nanti saya akan tunjukkan laluan tu. Dia dah jadikan pedestrian way khusus untuk pejalan kaki sahaja. Nak cerita pergerakan ataupun jalan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW daripada Quba, kerana baginda Nabi SAW berada di sana daripada perjalanan baginda Nabi daripada kota Mekah. Okey, apa yang berlaku di kota Mekah menyebabkan baginda Nabi SAW berhijrah. Kerana apa? Kerana pada ketika itu musyrikin Mekah dia dah mesyuarat, mereka dah meeting dah dekat dia punya rumah yang dipanggil, yang disebut sebagai Darun Nadwah. Fungsi Darun Nadwah ini, kalau kita zaman sekarang mungkin balai raya ke ataupun parlimen ke, itu bagi mereka orang-orang Quraisy Mekah. Mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Bermesyuarat tentang apa yang hendak dilakukan kepada baginda Nabi SAW ini. Adakah hendak dibunuh ke? Adakah nak diberikan harta ke? Supaya dia boleh berhenti berdakwah, ataupun diberikan bermacam-macam supaya dia ni baginda maksudnya nak bagi baginda Nabi berhenti daripada berdakwah. Maka mereka buat keputusan hendak tangkap baginda Nabi, nak bunuh baginda Nabi SAW. Pada ketika itu baginda Nabi sedang merencanakan supaya berhijrah. Yang menjadi teman sepanjang perjalanan baginda Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Okey, maka Sayyidina Abu Bakar bersama dengan baginda Nabi terus sampailah di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana baginda Nabi akan berhenti di Quba. Perjalanan baginda Nabi SAW ini, baginda Nabi melalui jalan-jalan yang di luar kebiasaan kafilah pedagang lalu. Mana jalan baginda Nabi ini jalan yang berliku, orang tak lalu, tak ada orang tahu jalan tersebut, mana sukar dilalui sebab tak ada orang lalu. Kalau jalan biasa mungkin dah ada denai, mungkin dah ada lorong-lorong, tapi tidak keadaan baginda Nabi. Maka kesukaran yang dilalui oleh baginda Nabi SAW sampaikan setibanya baginda Nabi di kota Madinah, orang tak cam siapa baginda Nabi, siapa Sayyidina Abu Bakar. Disambut baginda Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar ini di sebuah kawasan Saniyatil Wada'. Okey, kawasan Saniyatil Wada' ini merupakan kalau zaman dahulu diistilahkan tempat di mana mereka hantar dan jemput tetamu. Nak mudah faham, kalau kita zaman sekarang airport. Okey, di Saniyatil Wada' mereka sambut kedatangan baginda Nabi dengan kasidah yang cukup terkenal. Apa dia?
Kalau kita pernah dengar Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da'. Disambut kedatangan baginda Nabi SAW. Tapi tak tahu siapa baginda Nabi. Kusut masanya keadaan baginda Nabi sampai mereka ini confused. Tetapi di Quba lah mereka tahu siapa baginda Nabi dan siapa Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Saat baginda Nabi SAW hendak menunaikan solat sunat, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu, dia angkat kain serbannya ataupun kain ridaknya, dan dilindung tubuh baginda Nabi daripada terkena cahaya matahari. Mana pada ketika itulah barulah orang-orang di kota Madinah ini tahu siapa baginda Nabi, siapa Sayyidina Abu Bakar. Cuba lihat di sebelah kanan. Okey, sebelah kanan ini berjalan menuju ke Masjid Jumaah. InsyaAllah nanti kalau kita sampai di Quba, saya akan tunjukkan angle sebelah mana yang kita boleh nampak kedudukan kedatangan baginda Nabi. Dari arah sebelah mana baginda Nabi sampai, dan daripada arah sebelah mana baginda Nabi mendiami Quba selama 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis, dan dari arah mana baginda Nabi meneruskan perjalanan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Okey. Dan insya-Allah Masjid Quba dah tak jauh sebenarnya daripada kedudukan ataupun tempat kita sekarang. InsyaAllah kita nak kejar fadilat berada di Masjid Quba. Apakah fadilatnya? Iaitu man tatakhara fi baitihi summa ata ila al-Masjid Quba fa shalla fihi kana lahu ka'ajrun umrah. Barang siapa yang pergi, yang dalam keadaan membersihkan diri, berwudu, okey, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan dia solat sunat dekat situ. Okey, bila mana dia solat sunat di situ dalam keadaan membersihkan diri, dalam keadaan berwuduk, maka dia beroleh satu pahala umrah. Maka tingginya darjat ataupun kedudukan Masjid Quba ini, kerana sebilangan ulama menyatakan ranking dia adalah ranking nombor 4. Pertama sekali Masjidil Haram, kerana apa? Dilipat kali ganda sebanyak 100,000. Kedua, Masjid Nabawi dilipat kali ganda sebanyak 1,000. Kemudian Masjid Aqsa 500. Nombor 4 itulah dia di hadapan kita di sebelah kiri, Masjid Quba. Okey. So dekat sini insya-Allah kita akan menunaikan solat sunat lah. Solat sunat sama tahiyatul masjid. Kemudian kita buat solat sunat duha lah, kita ambil rebut peluang sedemikian. Kemudian barulah nanti kita akan berkumpul semula. Okey, nanti saya tunjukkanlah meeting point, arah mana toilet, pintu masuk. Okey. Dan di sini saya nasihatkan tolong berjaga-jaga dengan kesesakan, khususnya beg kita ke apa semua kan. Sebab masa tengah sesak-sesak tu takut nanti ada benda-benda yang tidak kita kehendaki berlaku. Contoh macam mana, mungkin masa tu kita ambil handset ke, terjatuh benda lain. Kalau boleh peluk dulu beg kita, okey, tak nak terjatuh. Keduanya di pintu masjid biasa jugalah berlaku. Okey, kita bukan nak menuduh, tapi ini yang berlaku realitinya. Ada beg sampai ditoreh. Kalau ada yang handbag apa semua, hati-hati. Takkanlah beg tu boleh tertoreh sendiri, maknanya mesti ada orang buat, betul? So kita tak nak menuduh, kita nak bersangka baik. Jagalah elok-elok. Dan kemudian kita dapat lihat sebelah kiri kita makin banyak. Okey, yang kita dapat lihat ni, depan kiri kita ini pintu belakang. Okey, mungkin kita akan parking sebelah depan. Okey, dan toilet dia di belah belakang ini. Okey, maknanya kiblat macam ni. Kedudukan masjid sekarang macam ni. Pintu belakang yang ini, toilet di sebelah belakang lelaki dan perempuan. Bagi pintu masuk lelaki di kiri bangunan masjid, di kanan bangunan masjid. Bagi pintu masuk wanita, kesemuanya di sebelah belakang. Okey.
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. As-Simus bin Nu'man radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata apa? Di saat pembinaan Masjid Quba, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berdiri. Kerana apa? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama membina Quba pada ketika itu. Okey, datangnya baginda Nabi sampai dekat Madinah ni, baginda Nabi duduk di sini selama 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan pada ketika itulah baginda Nabi bina Masjid Quba. Okey, la masjidu ussisa 'ala taqwa. Dibina masjid ini, dasarnya, fondasinya adalah takwa. Okey. Dan keadaan baginda Nabi pada ketika itu, bila sahabat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat barang-barang pembinaan Masjid Quba, tiangnya, pelepah tamar dijadikan, bumbungnya, okey, sahabat minta nak bantu baginda Nabi, tapi jawab bagi, okey, buat seperti mana kalian melihat aku lakukan. Mana baginda Nabi bersama-sama lah membina masjid pada ketika itu. So kita boleh ambil satu pengajaran. Kalaulah kita pindah ke tempat lain, sebagai contoh lepas ni mungkin kita duduk taman baru ke, okay, memerlukan surau di tempat itu, jadilah orang yang terawal seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kemudian Zaid bin Aslam pula kata apa? Seandainya Masjid Quba ini berada di hujung dunia, nescaya kami akan datang kepadanya. Okey, kalau orang Arab kat sini dia tanya kita, datang daripada mana? Datang daripada Malaysia. Berapa jam penerbangan, dia tanya kita. Kita jawablah 9 jam. Dia akan cakap akhir dunia. Masuk ke sini jauh sangatlah. Okey. So kalau kita compare dengan apa yang Zaid bin Aslam kata, kalau berada di hujung dunia, nescaya kami akan datang kepadanya. Nak cerita mereka, para sahabat pada kini itu nak kejar kelebihan untuk berada di Masjid Quba. Okey. Cuba kita lihat jabal di hujung sebelah kiri. Kan jabal tu cantik je, macam tingginya sama lebih kurang, betul, bukit tersebut. Okey, itu namanya Jabal Air. Madinah Haram, ma bainal air, Jabal Air yang di situ, wasur. Sur belah hadapan kanan kita. Di tengah-tengahnya itulah dia kota Madinah. Ma bainal air wasur. Okey, di tengah-tengahnya kalau kita nampak dari jauh tu, kita boleh nampak depan ni menara Masjid Nabawi. Okey, lepas baginda Nabi berada di Masjid Nabawi, hari Jumaat Nabi meneruskan perjalanan. Baginda Nabi masuk Mekah, ke kota Madinah. Kemudian masuk waktu solat Jumaat di pertengahan jalan, jarak daripada Masjid Quba tersebut lingkungan 1.3 km.
okey, terdapat sebuah masjid yang namanya Masjid Jumaat. Kerana di situlah didirikan solat Jumaat pertama baginda Nabi sebelum memasuki pusat kota Madinah. Kerana zaman baginda Nabi, city center untuk kota Madinah itu hanyalah sebesar Masjid Nabawi sekarang. Dia makin lama makin besar yang kita dapat lihat kawasan keseluruhan bagaimana berkembang sebuah kota tersebut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, insya-Allah sebentar lagi kita akan singgah iaitu Telaga Ghars. Okey, Telaga Ghars ini di kebanyakan tempat yang mempunyai sirah berkenaan dengan baginda Nabi, mereka tidak pelihara. Namun lewat tahun kebelakangan ini, masjid kebanyakan tempat telah pun dibaik pulih. Sebagai contoh, Telaga Ghars yang berada di hadapan kita ini. Apa istimewanya Telaga Ghars ini? Okey, baginda Nabi wasiatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa disebut karamallahu wajhah? Sayyidina Ali ini dia tidak pernah sebelum dia memeluk Islam, dia tak pernah pun mencontohi daripada keturunan-keturunan pendahulu sebelumnya untuk menyembah berhala. Okey, maka dimuliakan dia. Okey, baginda Nabi wasiatkan minum supaya jenazah baginda Nabi nanti dimandikan daripada 7 takung air ataupun baldi ataupun bekas yang digunakan untuk memandikan jenazah baginda Nabi. Okey, kita sampai. Jangan jauh-jauh. Sambil tarik asal. Binaan yang lama tu dah dalam tu, yang luar ni yang pagar baru. Yang original ini dalam ini. Dalam itu. Sumur apa tadi tu? Bi'rul Ghars. Sumur Ghars. Ya. Ghain Ra Sin. Ibu sebelah sini boleh tengok. Ini apa original tu, Pak? Dalam betul tu. Dalam. Ini masa Rasulullah meninggal pakai air ni kasih mandi. Dia wasiat. Ya, bro. Karena air Bi'rul Ghars ini termasuk salah satu paling bersihnya sumur yang ada di Madinah. Perigi besar, macam perigi. Iya, Perigi. Ya. Ini baru dilestarikan. Awal-awal tak boleh sini. Baru buka. Awal-awal bid'ah. Sekarang tak ada bid'ah. Mari Ustaz ambil jam. Dah sini.
Allahumma Allahumma bihaqqi bihaqqi Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad ij'al ij'al ziyaratana ziyaratana ziyaratan makbula Ziyaratan khalisat liwajhikal karim wattiba'an wattiba'an lisunnati nabiyyika Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Inna Nastawdi'uka nastaudiuka fi hadzal makan fi hadzal makan bi'rul gharf bi'irqar syahadata syahadatan an la ilaha illallah alla ilaha wa illallah anna wa anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Qirat mislu Uhud. Satu qirat itu perumpamaannya adalah sebesar Jabal Uhud yang insya-Allah kita dalam perjalanan menuju ke sana. Okey. Uhud ini ada sirah berkenaan dengan peperangan Uhud yang berlaku di tahun 3 Hijrah. Okey. Dan di sinilah di mana Sayyidus Syuhada, iaitu pakcik ataupun paman baginda Nabi, namanya Sayyidina Hamzah, menjadi ketua kepada orang syahid. Kita kena tahu dalam peperangan Uhud ini, dia merupakan peperangan yang sangat dahsyat. Okay. Kenapa peperangan Uhud ini berlaku? Kerana rentetan daripada peperangan Badar. Okay. Dalam peperangan Badar, di kebanyakan ketua-ketua kabilah Quraisy yang ada di kota Mekah ataupun pembesar-pembesar yang ada di kota Mekah, mereka ini tewas terbunuh dalam peperangan Badar. Maka mereka menyiapkan sepasukan bala tentera untuk menuntut bela, untuk melawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Utusan dihantar melalui pakcik baginda Nabi. Siapakah namanya? Iaitu Al-Abbas. Pada ketika itu Al-Abbas ini dia masih berada di kota Mekah. Anak dia siapa? Abdullah ibn Abbas. Yang mana menjadi hadam kepada baginda Nabi. Abdullah ibn Abbas ini masjidnya ada di kota Taif, makamnya ada di kota Taif. Orang yang baginda Nabi doakan. Okey, Abdullah ibn Abbas. Al-Abbas dihantar utusan kepada baginda Nabi, hantar surat bahawasanya telah dipersiapkan sepasukan bala tentera untuk menyerang kota Madinah. Apa yang baginda Nabi SAW buat pada baginda Nabi kumpulkan kaum muslimin dan berbincang, bermusyawarah di kalangan baginda Nabi dengan kaum muslimin, para sahabat, dan masing-masing memberikan cadangan. Yang kata kita bertahan di dalam kota, ada yang memberikan cadangan supaya bertahan di luar kota. Kemudian baginda Nabi SAW menerima cadangan daripada para sahabat supaya apa? Supaya bertahan di luar kota. Okey, dan baginda Nabi SAW menyiapkan sepasukan bala tentera seramai 1000 orang. Okey, dan baginda Nabi keluar daripada rumahnya. Baginda Nabi pada ketika itu suka untuk bertahan di dalam kota Madinah. Akan tetapi setelah permusyawarahan dilakukan, baginda Nabi menerima cadangan dan pendapat daripada sahabat untuk berkubu di luar. Maka keluar baginda Nabi daripada rumahnya, okey, dalam keadaan baginda Nabi memakai dua lapis baju besi. Sahabat pada ketika itu melihat keadaan baginda Nabi berasa gerun. Kerana apa? Pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi SAW nak menceritakan peperangan ini boleh jadi peperangan yang sangat-sangat dahsyat. Okey, dan keluarlah baginda Nabi bersama dengan kaum muslimin seramai 1000 orang. Di pertengahan jalan apa yang berlaku? Okey, di Ajimati Syaihain, sebuah tempat, di situ baginda Nabi memeriksa perbarisan tentera. Dan di situ juga baginda Nabi SAW cek siapa yang bersama dengan baginda Nabi. Ada orang-orang Yahudi yang bersama dalam pasukan tentera, baginda Nabi tolak.
baginda Nabi tak mahu. Kerana apa? Kerana takut dia menjadi duri di dalam daging. Okey. Kedua, di Azimati Syaihain berundullah seramai hampir 300 orang yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay As-Salul. Siapa Abdullah bin Ubay As-Salul ini? Dia ini ketua munafik Madinah. Sebelum datang baginda Nabi, Abdullah bin Ubay As-Salul ini hampir-hampir ditabal menjadi raja di kota Madinah. Datang baginda Nabi, pertabalan tersebut cancel, tak jadi. Maka Abdullah bin Ubay As-Salul ini dengan sakit hatinya, aku dah tak jadi raja ni, apa aku buat? Dia berdendam. Okey, dan dia berpura-pura memeluk agama Islam. Hakikat sebenarnya dia telah mencucuk jarum-jarum halus di kalangan kaum muslimin supaya berpecah belah. Okey, maka Abdullah bin Ubay ini kata, kalau kita bertahan di luar kota, siapa nak jaga harta kita? Siapa nak jaga isteri kita, anak kita dan sebagainya? Hampir 300 berpatah balik. Tinggallah baginda Nabi SAW bersama dengan 700 orang. Okey, 700 orang ini meneruskan perjalanan menuju ke Jabal Uhud dan baginda Nabi melalui Wadi Qanah. Nanti saya tunjukkan Wadi Qanah sebelah mana. Okey, dan baginda Nabi menempatkan hampir 50 orang pasukan pemanah. Mana baki tinggal 650. 650 inilah yang berada di kem-kem tentera kaum muslimin yang di kaki jabal. Dalam pertempuran tersebut, okey, bila mana musyrikin Mekah datang, mereka dikepalai oleh Abu Sufyan, dikepalai oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid Al-Walid. Masa itu mereka belum peluk Islam. Mereka menentang baginda Nabi SAW. Mereka hantar tentera untuk serang, tetapi gagal. Kerana apa? Kerana baginda Nabi mempunyai satu pertahanan yang cukup ampuh, iaitu 50 orang tentera pemanah yang memanah mana-mana daripada tentera musyrikin Mekah yang mara ke hadapan, yang mara mendekati gerombolan ke tentera kaum muslimin. Okey, pesan baginda Nabi kepada tentera pemanah, jangan sesekali tinggalkan Jabal Rumat ataupun Jabal Ainain yang insya-Allah saya tunjukkan sebentar lagi di mana. Sekalipun Nabi kata apa? Jangan tinggalkan. Sekalipun kalian melihat yang di bawah ini dimakan oleh burung hering. Burung hering ini burung yang jenis makan bangkai. Kalau ada yang mati di bawah kena makan dek burung pun jangan tinggalkan. Maka pada ketika itu, okey, bila berlangsung pertempuran pertama, musyrikin Mekah tak mampu mara dengan lebih dekat. Okey, bila mana musyrikin Mekah berundur, sebilangan daripada tentera pemanah ini turun ke bawah. Yang tentera muslimin yang berada di bawah mengasak terus menghara ke hadapan. Maka pada ketika itulah Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Al-Walid nampak keadaan tentera muslimin tidak mempunyai pertahanan yang ampuh. Jabal pemanah dah kurang tentera pemanahnya. Okey, menyebabkan dia serang dari arah belakang Jabal Uhud. Okey, tuan-tuan para tetamu Allah sekalian, kita dah nak hampir tiba dengan Jabal Uhud. Okey, dan bila berlangsunglah, bila tentera pemanah cuba turun, okey, ada yang kata tentera pemanah ni turun kerana hendak mengambil harta rampasan perang. Okey, dakwaan sedemikian saya rasa tidak wajar. Kerana apa? Okey, ini secara personal saya begitu, tak wajar kita kata sedemikian. Kerana apa? Boleh jadi mereka turun kerana hendak membantu kaum muslimin yang berada di bawah. Okey, dan dalam peperangan Uhud, baginda Nabi bagi tahu pengorbanan para sahabat. Okey, banyaknya mereka ini membantu baginda Nabi. Okey, sampaikan baginda Nabi kata apa? Dek, kerana melihat pengorbanan para sahabat pada ketika itu, Nabi kata, sedekah umatku emas sebesar Jabal Uhud. Kita lihat ya, depan kita ini, sebesar inilah Jabal Uhud. Okey, di hadapan kita Jabal Uhud, emas sebesar Jabal Uhud. Nabi kata, takkan pernah sama sedekah sahabatku secupak emas. Makna baginda Nabi cukup menghargai pengorbanan para sahabat pada ketika itu.
kalau kita bicara tentang pengorbanan sahabat saat baginda Nabi bagi tahu gendang perang telah dimulakan. Okey, baginda Nabi tanya kepada Saidina Umar Ibn Khattab, wahai Saidina Umar, kita nak perang ni, apa yang kau sumbangkan untuk urusan agamamu? Okey, maka jawab Saidina Umar, aku serahkan separuh daripada hartaku. Baginda Nabi tanya lagi, okey, kepada Saidina Abu Bakar, wahai Saidina Abu Bakar, apa yang kau telah sumbangkan untuk urusan agama, untuk peperangan kita melawan musuh Allah pada kali ini? Okey, maka jawab Saidina Abu Bakar, aku serahkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Nabi tanya, kemudian apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau wahai Saidina Abu Bakar? Maka jawab Saidina Abu Bakar, okey, Allah dan Rasul. Aku tinggalkan untuk keluarga aku Allah dan Rasul. Maka ini pengorbanan yang sangat tinggi yang diberikan oleh para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat jabal di sebelah kiri kita. Okey, bukit ini namanya Jabal Rumah, Jabal Pemanah. Okey, kem-kem tentera kaum muslimin sebelah hadapan di kaki jabal kita. Okey, tentera pemanah di sini. Musyrikin Mekah datang dari arah sebelah sana. Okey, so that's why saya bagi tahu bila mana mereka sampai, okey, mari. Bila mana musyrikin Mekah tu dekat, mereka tak boleh nak ni sebab tentera pemanah ada. Okey, so kita dah sampai ni. So ceritanya mungkin saya akan sambung sebentar lagi. Okey, kita turun sekejap. Okey, kita berikan salam. Kita nak beri salam ni kepada siapa? 70 orang syuhada. Okey, nama besar Syahidus Syuhada iaitu Saidina Hamzah sendiri. Kemudian banyak lagi nama lain seperti Nusaibah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Jahash, yang mereka disyahid di medan peperangan Uhud. Kita turun sebentar, saya tunjukkan di manakah kawasan makamnya. Dan bila kita ziarah kepada pemakaman ini, Nabi kata apa? Fazurul kubri fa innaha tazkiratul maut. Maka ziarahlah ke kuburan. Kerana apa Nabi pesan? Kerana ia dapat mengingatkan kepada kematian. Kematianlah pemutus segala kelazatan yang ada di dunia ini. Okey, bismillah, turun.
yang tinggi. Supaya apa? Musyrikin Mekah bila dia duduk di bawah, kita macam duduk atas pokok, kita baling batu orang kat bawah. Mudah. Nak di aim tu mudah. Okey, kalau kita duduk bawah, kita nak baling orang kat atas, baling batu ke tombak ke, sukar. So mendedahkan mereka, musyrikin Mekah ni jadi terdedah daripada tikaman serangan daripada kaum muslimin, dan mereka akhirnya meneruskan perjalanan Mekah. Okay? Mereka diklaim mereka menang, tetapi tidak. Sebenarnya mereka lari. Pasal baginda Nabi lepas perang Uhud tu berakhir, baginda Nabi kumpulkan basis kaum muslimin yang ada dan hantar sepasukan tentera untuk kejar mereka sampai satu kawasan yang disebut sebagai Hamratul Asad, yang jaraknya hampir 100 km daripada kota Madinah. So musyrikin Mekah, hakikat sebenar bukanlah mereka menang. Kalau dihitung dari jumlah yang mati, musyrikin Mekah 20 lebih, kaum muslimin 70, sudah pasti orang akan kata musyrikin Mekah menang. Tak. Sebenarnya mereka lari. Sebab baginda Nabi dah hantar ekspedisi tentera untuk kejar mereka. Mereka terus lari bersegera dan mereka nak canang cerita, kami menang dan sebagainya. Okay? Hakikatnya sebenarnya tidak. Okay, alhamdulillah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad ij'al ziyaratana ziyaratan makbula khalisatan liwajhikal karim wattiba'an lisunnati nabiyyika wa habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nastawdi'uka في هذا المكان مكان جبل أحد مقبرة سيدنا حمزة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hotel. Sudah berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di Madinatul Munawwarah. Terima kasih kepada Andalusia dan juga terutama kepada Bapak Al-Ustadz Ishaq, yang mana cara menerangkannya sangat fasih sekali. Kami mewakili semuanya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.